Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan bin Johar. Address AA200351. Abstract. Kecerdasan buatan dikenali sebagai Artificial Intelligence dalam bahasa Inggeris. Ia merupakan hasil daripada kemajuan teknologi manusia. Ia merupakan satu objek yang kontroversial yang mampu memberikan impak negatif maupun impak positif kepada masyarakat. Kajian ini dilaksanakan untuk menerangkan falsafah baharu, kenal pasti hubungan antara manusia dengan kecerdasan buatan dalam keadaan pergantian tenaga manusia oleh kecerdasan buatan. Seterusnya, faktor serta kesan yang menyebabkan pergantian tenaga manusia oleh kecerdasan buatan. Kajian ini dilaksanakan secara lapangan. Satu set instrumen kajian mengandungi 3 bahagian. Kajian ini menggunakan pengukuran skala Likert dan skala Goodman. Soalan disediakan di Google Form. Sebanyak 60 responden dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi di University Tun Hussein On Malaysia. Jabatan kajian mendapati ramai responden menyetujui kecerdasan buatan akan menggantikan kebanyakan tenaga manusia pada masa yang akan datang. Faktor yang menyebabkan keadaan boleh dilihat dari sudut ekonomi dan daya pengeluaran. Kesannya pula boleh dibincang dari perspektif peluang pekerjaan dan sikap manusia. Pengenalan. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan ialah satu bahagian ilmu komputer yang membuat komputer dapat menjalankan pekerjaan. Hasil pekerjaan tersebut mampu setaraf dan lebih baik daripada manusia. Kecerdasan buatan merupakan era baharu dalam dunia teknologi. Banyak barangan pada masa kini menggunakan kecerdasan buatan. Komputer riba, telefon pintar, mesin ATM, robot adalah merupakan contoh alatan yang menggunakan kecerdasan buatan. Pada masa yang akan datang, tidak dapat menolak kemungkinan kecerdasan buatan akan diaplikasikan secara sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Bermulanya kecerdasan buatan. Pada tahun 1956, peneliti dan pakar sains berkumpul untuk berbincang di Dartmouth College. Antara peneliti tersebut ialah Alan Newell, Marvin Minsky dan John McCarthy beserta dengan ilmuwan yang lain dari pelbagai bidang. Antara perbincangan mereka ialah mengenai potensi komputer untuk mensimulasi kebijakan manusia. Pada akhir 70-an hingga awal 90-an, kecerdasan buatan yang sedia ada dipasarkan secara menyeluruh dan diedar secara berangsur-angsur sebagai uji kaji terhadap penerimaan kecerdasan buatan di sektor ekonomi. Dan hinggalah kini, kecerdasan buatan masih dikaji dan dikembangkan. Perkembangan yang baru adalah dengan fungsi yang lebih banyak. Saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad bin Omar. Saya akan membentangkan tentang kepentingan kajian. Terdapat beberapa kepentingan dalam melakukan kajian ini, terutama untuk masyarakat, kerajaan dan masa hadapan. Pentingnya kajian ini untuk masyarakat ialah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kecerdasan buatan dalam kehidupan seharian mereka. Tanpa mereka sedari, kecerdasan buatan telah wujud dan telah menjadi satu perkara yang utama dalam membantu mereka menjalani kehidupan seharian. Mereka harus sedar bahawa kecerdasan buatan merupakan satu benda yang sangat bahaya sekiranya mereka tidak berhati-hati. Seterusnya, untuk kerajaan. Kajian ini ialah untuk memberi kerajaan info supaya mereka dapat bersedia dalam menghadapi krisis yang mungkin dihadapi dengan adanya kecerdasan buatan. Ia juga untuk memastikan kerajaan tidak mengambil ringan dalam mengambil tindakan sekiranya mereka menghadapi krisis yang melibatkan kecerdasan buatan. Akhir sekali, pentingnya kajian ini untuk masa hadapan ialah untuk menjadikan pengkaji kecerdasan buatan lebih berhati-hati dalam menghasilkan kecerdasan buatan yang baru. Ia kerana kecerdasan buatan mempunyai potensi yang sangat besar dan harus berhati-hati dalam menghasilkannya. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Chan Jun Wei. Nombor matrik saya AA200698. Sekarang saya akan menerangkan tentang bahagian dapatan kajian. Dalam bahagian ini, kami telah menunjukkan analisis data dan mengemukakan hasil penemuan kajian yang dilakukan daripada soal selidik Google Form yang telah diisi oleh para responden kami. Data yang dimasukkan telah diproses bagi memperolehi statistik seperti nilai peratusan, nilai purata dan juga taburan kekerapan. Baik, marilah kita meneruskan
teruskan ke bahagian 1, demografi. Dalam bahagian ini, teramai 60 orang responden yang terdiri daripada mahasiswa ataupun mahasiswi di Universiti Tun Hussein On Malaysia telah disoal selidik. Huraian analisis data berdasarkan latar belakang responden telah dipersembahkan dalam bentuk kata pie. Baik, ini adalah soalan 1. Dalam soalan 1, kami telah bertanya tentang jantina responden. Terdapat 38 orang, iaitu 63.3% daripada responden kami adalah terdiri daripada lelaki, manakala perempuan adalah 22 orang, iaitu 36.7%. Oleh itu, majoriti responden kami adalah lelaki. Baik, ini adalah soalan 2. Dalam soalan 2, kami telah bertanya tentang umur responden. Terdapat satu orang sahaja yang berumur 18 tahun atau 18 tahun ke bawah, iaitu 1.7%, dan terdapat 45 orang, iaitu 75% yang terletak di antara 19 ke 20 tahun. Terdapat 13 orang, iaitu 21.7% yang berumur antara 21 hingga 25 tahun. Terdapat satu orang sahaja yang melebihi 30 tahun. Tiada orang berumur antara 26 ke 30 tahun. Jadi, majoriti responden kami adalah berumur antara 19 ke 20 tahun. Bergerak ke soalan 3, iaitu berkaitan dengan agama. Terdapat 34 orang, iaitu 56.7% daripada responden kami adalah beragama Islam. 5 orang, iaitu 8.3% adalah beragama Kristian. 16 orang, iaitu 26.7% adalah beragama Buddha. 3 orang, iaitu 5% adalah beragama Hindu. 2 orang, iaitu 3.3% adalah beragama lain-lain. Oleh itu, majoriti responden kami adalah beragama Islam. Untuk soalan 4, kami telah bertanya tentang kaum responden. Terdapat 33 orang, iaitu 55% daripada responden kami adalah berkaum Melayu. 20 orang, iaitu 33.3% adalah kaum Cina. 2 orang, iaitu 3.3% adalah kaum India, dan akhirnya 5 orang, iaitu 8.3% adalah kaum lain-lain. Oleh itu, majoriti responden kami adalah kaum Melayu. Untuk soalan 5, kami telah bertanya tentang fakulti responden. Terdapat 45 orang, iaitu 75% daripada responden kami adalah pelajar pusat pengajian diploma. 2 orang adalah pelajar FKEE, iaitu 3.3%. Untuk FKMP, FPTP, FST dan juga FTK, bilangan pelajar adalah 3 orang dan semua adalah 5%. Terdapat 1 orang yang merupakan pelajar pusat pendidikan berterusan, iaitu 1.7%. Tiada orang yang merupakan pelajar FKABB, FPTV, FSKTM dan pusat pengajian siswaza. Oleh itu, majoriti responden kami adalah pelajar pusat pengajian diploma. Soalan 6, untuk bahagian ini kami telah bertanya tentang tahun pengajian responden. Terdapat 41 orang, iaitu 68.3% merupakan pelajar tahun 1. 8 orang, iaitu 13.3% adalah pelajar tahun 2. 10 orang, iaitu 16.7% adalah pelajar tahun 3, manakala 1 orang, iaitu 1.7% adalah pelajar tahun 4. Oleh itu, majoriti responden kami adalah pelajar tahun 1. Seterusnya, marilah kita sambung kepada bahagian 2, iaitu pengetahuan tentang kecerdasan buatan AI. Dalam bahagian ini, terdapat 4 soalan yang telah dikemukakan kepada para responden untuk menyiasat pengetahuan mereka tentang kecerdasan buatan. Untuk soalan 1, kami telah bertanya tentang tahap kefahaman responden tentang kecerdasan buatan. Terdapat 32 orang, iaitu 53.3% adalah faham tentang kecerdasan buatan, manakala terdapat 16 orang, iaitu 26.7% daripada responden kami adalah sangat faham terhadap kecerdasan buatan. Terdapat 12 orang, iaitu 20% daripada responden kami adalah kurang faham terhadap kecerdasan buatan. Oleh itu, majoriti daripada responden kami adalah faham tentang kecerdasan buatan. Seterusnya, soalan 2. Dalam soalan ini, kami telah bertanya tentang medium yang membantu responden kami untuk mengetahui kewujudan kecerdasan buatan. Dalam soalan ini, responden telah dibenarkan untuk memilih jawapan lebih daripada satu. Kita boleh mendapati bahawa pilihan media sosial telah pun mendapat bilangan undi yang paling tinggi, iaitu 48 undi. Seterusnya telah diikuti oleh pilihan laman web 28 undian, iklan telefon pintar 25 undian, berita 20 undian, dan akhirnya pilihan surat khabar 14 undian. Jadi kita boleh mendapati bahawa majoriti daripada responden kami telah mengetahui kewujudan kecerdasan buatan melalui media sosial. Halo, nama saya Martin. Saya akan teruskan dengan bahagian kedua soalan yang ketiga. Soalan ini bermakna untuk mengetahui pandangan para responden atas penggunaan kecerdasan buatan.
Dalam soalan ini, para responden digunakan untuk memilih lebih daripada satu jawapan. Berdasarkan raja ini, kami boleh mendapati bahawa terdapat 3 jenis pilihan yang melebihi 50%, yaitu pilihan kamera telefon pintar yang mendapati 48 undian, diikuti dengan pilihan pembantu suara yang mendapati 45 undian dan pilihan kenderaan autonomi yang mendapati 40 undian. Selain itu, pilihan sistem navigasi GPS telah mendapati 29 undian, diikuti dengan pilihan penerjemahan bahasa yang mendapat undian sebanyak 21, pilihan permainan komputer yang mendapati undian 15, pilihan drone yang mendapati undi 14, dan pilihan perdagangan elektronik yang mendapat 10 undian. Tetapi chatbot dan robotik hanya mendapati 1 undian sahaja. Soalan terakhir bahagian 2 yang dikemukakan kepada para responden adalah untuk mengetahui pendapat mereka tentang tahap populariti penggunaan kecerdasan buatan pada masa kini. Daripada raja di bawah, kami boleh mendapati bahawa terdapat 22 orang responden yang sangat popular, 36 orang responden yang popular dan hanya 2 orang responden sahaja yang kurang popular terhadap penggunaan kecerdasan buatan ini. Seterusnya, saya akan teruskan kepada bahagian 3, yaitu isu antara manusia dengan kecerdasan buatan. Soalan pertama dalam bahagian ini telah menanyakan para responden bahawa adakah mereka bersetuju bahawa kecerdasan buatan akan mengambil alih kebanyakan tenaga manusia pada masa depan nanti. Berdasarkan raja di bawah, kami mendapati bahawa terdapat 28 orang responden yang sangat setuju tentang pernyataan ini, 22 orang yang setuju, 9 orang yang kurang setuju dan hanya seorang responden sahaja yang tidak setuju tentang pernyataan ini. Di samping itu, soalan kedua yang dikemukakan kepada para responden adalah untuk mengetahui jenis pekerjaan yang akan diganti oleh kecerdasan buatan pada masa depan nanti. Para responden juga digunakan untuk membuat lebih daripada satu pilihan dalam soalan kedua ini. Berdasarkan raja di bawah, terdapat juga 3 jenis pekerjaan yang melebihi 50%, yaitu perkhidmatan pelanggan yang mendapati undian tertinggi, yaitu 47 undi, diikuti oleh operator komputer yang mendapat 36 undi dan jururawat yang mendapati 34 undi. Selain itu, terdapat 27 responden berpandangan bahawa akuntan juga akan diganti oleh kecerdasan buatan. Seterusnya, terdapat 2 pekerjaan yang mendapat undi yang sama, yaitu perkhidmatan pos dan pembantu. Kedua-dua pekerjaan ini telah mendapat undi sebanyak 22. Daripada raja ini, kami juga mendapati bahawa terdapat 2 jenis pekerjaan yang mendapat undi yang sangat rendah, yaitu wataan yang hanya mendapat 5 undi dan peguam yang mendapat 2 undi saja. Akhirnya, terdapat seorang responden yang berpandangan bahawa kegiatan pekerjaan yang akan diganti oleh kecerdasan buatan. Soalan ketiga yang dikemukakan kepada para responden bertujuan untuk mengetahui tentang faktor utama yang menyebabkan penggantian tenaga manusia oleh kecerdasan buatan. Daripada raja di bawah, kami boleh mendapati bahawa 40% responden berpandangan bahawa AI mampu mengoptimalkan pengeluaran dalam masa yang singkat. 21.7% responden yang berpendapat bahawa AI mampu melakukan sesuatu dengan lebih sistematik. 20% responden yang merasai bahawa AI tidak memerlukan kos yang tinggi berbanding dengan tenaga manusia, dan 18.3% responden yang berpandangan bahawa AI jarang berlaku kelalaian seperti manusia. Soalan keempat yang diutarakan kepada para responden bertujuan untuk mengetahui pandangan mereka tentang penggantian tenaga kerja oleh kecerdasan buatan akan membawa kesan buruk kepada masyarakat Malaysia. Berdasarkan raja ini, kami boleh mendapati bahawa terdapat 90% responden yang bersetuju dengan pernyataan ini dan 10% responden yang tidak bersetuju. Bagi responden yang bersetuju, sebab utama mereka ialah penggunaan kecerdasan buatan akan mengurangkan peluang pekerjaan manusia dan terdapat 66.7% responden yang menyokong pernyataan ini. Selain itu, terdapat juga 18.5% responden
yang berpendapat bahawa penggantian tenaga kerja oleh AI akan menimbulkan sikap malas manusia. 11.1% responden yang merasai penggunaan AI ini akan menyebabkan ketaksamaan pendapatan dalam masyarakat, dan 3.7% responden yang berpendapat bahawa penggantian ini akan melahirkan masyarakat tanpa perasaan. Bagi responden yang tidak bersetuju, kami telah memberi satu ruangan lagi untuk mereka mengemukakan pandangan. Terdapat responden yang berpendapat bahawa sekarang ini terdapat peraturan yang mengelakkan perkara tersebut daripada berlaku. Selain itu, terdapat responden yang berpandangan bahawa jika AI wujud, lebih kerja dapat dilakukan secara sistematik dan mampu memudahkan kerja manusia, supaya tenaga manusia dapat digunakan untuk perkara lain. Seterusnya, terdapat juga responden yang berpandangan bahawa kita tidak boleh berada pada takar yang sama kerana dunia ini kena sentiasa berkembang. Itulah sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Yunus Abdullah, Abang Muhammad Fuki, akan membentangkan untuk bahagian faktor dan kesan antara faktor yang menyebabkan lakunya penggantian tenaga manusia oleh cerdasan buatan AI ini adalah AI mampu menjadikan komputer sebuah mesin yang cerdas dan juga mampu berlaku seperti manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana ia mampu untuk menerima dan menakdir data yang dimasukkan oleh manusia serta memberikan jawapan yang dicari oleh manusia dalam masa yang. Faktor yang kedua adalah teknologi AI ini juga dibangunkan bagi memudahkan tugasan harian dan kehendak manusia yang meliputi peranan bagi kemudahan di rumah, teman bekerja dan sebagainya. Dalam sebuah artikel mengatakan bahawa penggunaan teknologi AI ini telah meningkat secara mendadak serta banyak digunakan dalam otomatik, pengenal bagian data, kawal atur barang dagangan dan sebagainya. Maka kewujudan AI ini telah mengubah landscape kehidupan sosial manusia dalam menjalankan aktiviti dan juga pekerjaan harian. Seterusnya, penggunaan teknologi AI mampu menganalisis data dengan lebih lengkap dengan menggunakan rangkaian saraf yang mempunyai banyak lapisan tersembunyi. Hal ini terjadi demikian kerana AI telah membangun sistem pengesanan penipuan dengan 5 lapisan tersembunyi hampir berakhir beberapa tahun yang lalu. Kesan kejadian tenaga manusia oleh kecerdasan buatan. Jika dilihat dari sudut positif, kemajuan kecerdasan buatan ini telah membantu terhadap kemajuan ekonomi sebuah industri. Hal ini demikian kerana dengan penggunaan teknologi seperti robot di kilang, penghasilan produk dapat dilakukan dalam kuantiti yang banyak pada masa yang dekat. Kesan yang kedua ialah kemajuan di dalam sebuah industri juga dapat menarik minat lawan asing. Ini kerana pelaburan tersebut dapat digunakan untuk memajukan kecerdasan buatan AI ini ke peringkat yang lebih tinggi. Makanya negara-negara kita ini dapat bersaing dengan negara-negara yang moden seperti Jepun. Kata pepatah duduk sama rendah tinggi sama tinggi. Akhir sekali, penggunaan kecerdasan buatan turut memberikan kesan yang negatif khususnya kepada para pekerja. Ini kerana kemunculan teknologi yang canggih memperlihatkan keupayaan teknologi tanpa melibatkan manusia secara langsung dalam sesuatu tugas. Kesimpulannya, kecerdasan buatan telah memainkan peranan yang besar dalam hidup kita tanpa kita sedari. Hampir kesemua teknologi yang kita gunakan mempunyai kecerdasan buatan yang tersendiri di dalamnya. Contohnya, telefon bimbit kita. Seterusnya, kemampuan kecerdasan buatan untuk mempelajari perkara baharu membuatkan manusia harus bersaing dengannya untuk memastikan dirinya relevan, terutama dalam hal kerja. Akhir sekali, meskipun kecerdasan buatan mempunyai potensi yang luas dan besar, namun tingkah laku mesin itu bergantung kepada karakter pengguna itu sendiri. Justru, pengguna harus berhati-hati dalam menggunakan mesin tersebut. Terima kasih.